Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Sudah bersedia untuk sesi PDPR kita hari ini? Cikgu harap semua orang masih lagi bersemangat untuk meneruskan PDPR kita. Baiklah, sebelum memulakan sesi pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa penerang hati dan juga doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita akan masuk bab yang seterusnya, bab 4, iaitu kereaktifan logam. Okey, dalam video pembelajaran hari ini, cikgu akan ajar dua standard kandungan, iaitu 4.1 kepelbagaian mineral, 4.2 siri kereaktifan logam. Okey, kita pergi ke standard kandungan yang pertama, iaitu kepelbagaian mineral. Okey. Mineral ialah unsur atau sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi dengan struktur haplo dan komposisi kimia yang tertentu. Pelbagai mineral terkandung dalam batuan yang ditemukan dalam kerak bumi. Okey, dalam kerak bumi kita ada macam-macam jenis mineral yang kita boleh jumpa. Okey. Mineral ini, kita boleh jumpa dalam dua bentuk. Dalam bentuk unsur dan juga dalam bentuk sebatian. Ini adalah dalam bentuk unsur. Contoh emas, berlian, perak. Ini kita jumpa dalam bentuk unsur. Maksudnya unsur ni, ingat lagi kita belajar masa tingkatan 1 apa itu unsur? Unsur ni maksudnya dia terdiri daripada satu atom sahaja. Tulen lah. Kalau kita jumpa emas, itu adalah emas tulen. Yang kedua adalah sebatian. Sebatian. Apa maksud sebatian? Sebatian ni gabungan lebih daripada satu unsur. Contoh bauksit, hermamit, galena dan cassiterit. Ini adalah contoh-contoh bahan ataupun mineral yang kita boleh jumpa. Bauksit kan, dulu di Pahang sangat glamour tentang pelumbungan bauksit ni. Okey, kita tengok pula apa yang ada dalam sebatian-sebatian semula jadi ni. Hermamit, ataupun nama saintifiknya ferrum 3 oksida, adalah gabungan ferrum dan oksigen. Cassiterit ataupun nama saintifiknya stannum 4 oksida, gabungan stannum dan oksigen. Kuarza, silikon dioksida, gabungan silikon dan juga oksigen. Bauksit, apa sebenarnya kita lombong sebenarnya waktu bauksit dulu? Dia adalah biji aluminium. Nama saintifiknya aluminium oksida. So dalam bauksit ada aluminium dan juga oksigen. Galena iaitu biji plumbum. Plumbum 2 sulfida, gabungan unsur plumbum dan sulfur. Pirit, nama saintifiknya ferrum sulfida, adalah gabungan unsur ferrum dan sulfur. Kalsit
ataupun nama saintifiknya kalsium karbonat adalah gabungan kalsium, karbon dan juga oksigen. Okey, ini adalah rupa macam mana Hemamid tu. Okey. Hemamid warnanya kelabu dan dia berkilat, agak berkilat. Okey, ini kasiterit. Ini adalah kuarza. Ini adalah bauksit atau biji aluminium. Ini adalah galena. Ini adalah pirit. Okey. Marilah kita kenal sebab kita tak jumpa benda ni dekat tepi jalan. Okey. Ini adalah kalsit. Okey. Sebatian semula jadi adalah gabungan beberapa unsur. Okey. Batu kapur banyak di Langkawi. Okey. Batu kapur merupakan satu mineral yang mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian seperti membuat jalan, membuat meja, bangunan dan sebagainya. Okey. Ni contohnya lah. Okey. Kalsium karbonat merupakan satu sebatian semula jadi yang wujud dalam pelbagai bentuk warna dan tekstur seperti kalsit, batu kapur, marmar, kapur, terumbu karang dan cengkerang haiwan laut. Gigi kita pun sebenarnya sejenis kalsium karbonat. Okey. Kalau kita tengok ni lah terumbu karang. Ni adalah kalsium karbonat lah ni. Okey. Marmar itu juga adalah sejenis kalsium karbonat. Okey, kita pergi ke standard kandungan 4.2, siri kereaktifan logam. Okey. Baik, logam ni dia berbeza-beza. Okey, logam yang berlainan mempunyai kereaktifan yang berbeza. Okey, logam yang lebih reaktif terhadap oksigen bertindak balas dengan cergas dengan oksigen. Okey, siri kereaktifan logam merupakan satu senarai logam yang disusun berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen. Okey, contoh katakanlah aurum. Aurum ni adalah emas dalam bahasa Melayu kita. Okey, aurum adalah emas. Okey, K ini adalah kalium. Okey, emas kalau kita pakai dekat tangan kita, adakah dia cepat jadi warna lain? Berkarat ke? Takkan. Kenapa emas tu kita boleh guna sebagai perhiasan? Sebab dia kurang reaktif. Maksudnya kita pakai kat tangan kita sebagai barang kemas, dia tak berkarat. Kenapa kita tak pakai besi untuk kita punya barang kemas? Sebab besi cepat berkarat. Dia mudah bertindak balas dengan oksigen. Okey, ferrum ni adalah besi. Okey, yang paling kuat kereaktifan dia adalah kalium. Okey, kalium ni kita kena simpan dekat dalam minyak parafin. Okey, kenapa? Sebab kalau dia terdedah kepada oksigen, dia boleh menyebabkan kebakaran. Okey, kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey, kedudukan satu unsur logam dalam siri kereaktifan logam bergantung pada kecergasan logam tersebut apabila bertindak balas dengan oksigen. Okey, walaupun siri kereaktifan logam ialah susunan logam, mengikut kereaktifannya terhadap oksigen, kedudukan bukan logam seperti karbon dan hidrogen juga ditunjukkan dalam siri kereaktifan logam. Walaupun karbon ni bukan sejenis logam, tapi kita masukkan juga dia dalam siri kereaktifan logam. Begitu juga dengan hidrogen. Okey, ini adalah siri kereaktifan logam terhadap oksigen. So kamu boleh nampaklah kewujudan karbon dan juga hidrogen di situ. Okey, susunan ni perlu ingat? Ya, kamu kena ingat bermula daripada kalium yang paling reaktif, sehingga aurum yang paling kurang reaktif. Baik,
Cikgu nak perkenalkan arang batu kepada kamu sebab arang batu ni ada. Ini salah satu sumber mineral yang ada di Malaysia. Okey, arang batu merupakan satu daripada mineral yang ditemukan di Malaysia. Hampir 80% arang batu ditemukan di Sarawak, 19% di Sabah dan 1% di Semenanjung Malaysia. Ni kita boleh kata sebagai harta kekayaan bumi lah di Malaysia. Okey. Kawasan simpanan arang batu paling besar terletak di Merit Pilar di Sarawak. Baik, itu saja untuk video kita kali ini. Okey, semoga apa yang cikgu ajar ini kamu boleh ingat dan kamu boleh faham. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih kerana sudi mendengar. Okay, jangan lupa siapkan latihan yang cikgu akan beri selepas ini. Okay, semoga perkongsian atau pengajaran hari ini boleh memberi manfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.